Didik TV KPM. Mata Pelajaran Pendidikan Moral Tingkatan 4 Hak dan Tanggungjawab Warga Negara. Jadi apa agaknya yang kita pelajari tentang hak dan tanggungjawab warga negara? Kesannya, batasnya dan pelbagai lagi. Ayuh kita bersama-sama dengan Cikgu Somu. Silakan Cikgu. Okey, murid-murid, mari kita lihat dan kita akan menguji sejauh manakah anda faham tentang apa yang cikgu ajar tentang kepentingan, kesan serta batasan. Okey, di sini cikgu telah membawa satu situasi. Mari kita lihat situasi tersebut. Jawab soalan berikut berdasarkan maklumat di bawah. Setiap warga negara mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara akan membantu untuk menjaga kedaulatan negara. Dan di sini pula terdapat pelbagai tanggungjawab yang kita laksanakan kepada negara kita. Dan cikgu telah membawa isunya adalah salah satunya adalah berkaitan tentang kita memberi bantuan kepada mangsa-mangsa yang terlibat dengan bencana alam. Kita melaksanakan tanggungjawab kita terhadap negara. Okey, contohnya tabung bencana alam. Betul. Okey, faham tak murid-murid situasi yang cikgu telah bawa? Okey. Mari kita lihat soalan yang berkaitan tentang situasi yang cikgu telah bawa. Yang pertama, hak yang patut diperolehi oleh mangsa bencana alam. Hak merujuk kepada perkara yang termaktub dalam perlembagaan. Apakah hak yang patut diperolehi oleh mangsa bencana alam? Okey, murid-murid ada yang mau cuba? Boleh angkat tangan. Kak Yoyo akan pilih. Baik, Pritika. Pritika. Silakan Pritika. Hak mendapatkan kesamarataan. Ya, tepat sekali. Kita Dan bagi. di sini saya nak tegaskan Pritika adalah ketua murid sekolah saya. Oh. Selalu, always first. Oh, baik. Kita akan beri mata ganjaran untuk Pritika. Tahniah Pritika. Oh. Okey, tepat sekali jawapan Pritika iaitu hak mendapat kesamarataan. Terutamanya dalam bencana alam ataupun pandemik. Tidak ada sekumpulan pun ataupun segelintir masyarakat disisihkan. Ya, so semua rakyat perlu mendapat hak mereka. Betul. Contohnya keperluan asas. Terutamanya dalam musim bencana. Betul. Okey, tepat sekali jawapan Pritika. Okey, seterusnya pula soalan yang kedua. Tanggungjawab anda sebagai warga negara terhadap alam sekitar. Apakah tanggungjawab? Apakah yang anda akan lakukan sebagai warga negara terutamanya dalam situasi tersebut? Apakah bantuan-bantuan yang anda boleh salurkan kepada mangsa-mangsa bencana alam tersebut? Okey, siapa yang nak cuba? Catherine. Okey, silakan Catherine. Menghulurkan bantuan, contohnya bantuan kewangan, makanan, pakaian dan kutip derma. Tepat sekali. Tepat Dia dah sekali. bagi semua jawapan. Kita bagi ganjaran ya? Ya, boleh diberi. Okey, tahniah Catherine. Okey, mari kita mengulas jawapan yang telah diberi oleh Catherine. Catherine kata yang pertama, mengulurkan bantuan kewangan. Betul kan Catherine? Okey, yang kedua, bantuan seperti pakaian, makanan. Okey, selain daripada tiga tersebut, apakah jawapan yang lain yang kita boleh terima dalam situasi tersebut? Okey, Pritika pula. Silakan. Memberikan sumbangan tenaga dengan menjadi sukarelawan ataupun memberikan sumbangan perubatan terutamanya kepada bangsa yang cedera. Betul kan Yuyu? Betul, jawapan Selain yang matang. kita memberi bantuan kewangan, makanan, boleh juga kita menyalurkan kita punya tenaga. Mengorbankan tenaga. Betul. Katakan kita tak ada duit. Betul. Kita boleh menjadi tenaga kerja untuk mangsa-mangsa banjir. Okey, tepat sekali Tepat Pritika. sekali. Kita bagi lagi mata ganjaran. Okey, ada tak yang lain nak mencuba murid-murid? Okey, Syalini dipersilakan. Kita boleh membantu mereka dari segi kesihatan. Contohnya boleh memberi ubat atau boleh merawati mereka. Ya, tepat sekali. Bantuan perubatan. Betul. Di mana kita menyediakan bantuan seperti ubat ataupun ada lagi satu di sini dari segi perubatan. Kita boleh memberi sokongan moral. Betul, cikgu. Itu antara jawapan tepat sekali. Tepat. Kita bagi mata ganjaran untuk Syalini. Dan cikgu nak merumuskan secara keseluruhannya bagi yang B ini iaitu apakah
tanggungjawab yang kita boleh laksanakan sebagai warga negara terhadap mangsa yang terlibat dalam bencana alam. Yang pertama, kita boleh mengurutkan bantuan seperti makanan, pakaian, kewangan. Selain daripada itu, kita boleh menyumbangkan tenaga kerja. Yang ketiga, boleh memberi bantuan perubatan. Seterusnya, yang terakhir, kita boleh beri bantuan moral, iaitu kita boleh memberi nasihat ataupun kita boleh memberi kata-kata semangat kepada mangsa-mangsa yang telah pun terlibat dalam bencana-bencana alam. Betul, cikgu. Okey, seterusnya pula soalan yang ketiga, murid-murid. Kepentingan mengulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. Jadi, apakah kepentingannya? Murid-murid, siapa yang nak cuba menjawab soalan ni? Saya nak pilih Subashini. Silakan Subashini. Ya, okey. Subashini, dipersilakan. Dapat meringankan beban mangsa. Ya, tepat Betul, sekali. tepat sekali. Apabila kita mengulurkan bantuan, kita dapat meringankan beban mangsa yang terlibat. Baik, kita bagi mata ganjaran untuk Subashini. Okey, tahniah Subashini. Subashini. Okey, siapa nak cuba lagi? Okey, cepat. Okey, Pritika. Silakan Pritika. Apakah jawapannya? Kita dapat merapatkan hubungan kita antara mangsa dan juga pembantu-pembantu. Ya, jawapan Pritika pun tepat. Apabila Betul. kita membantu kepada jiran, katakan, hubungan kita dengan jiran akan menjadi Lebih lagi akrab. Ya, Betul. tepat. Ataupun Itu kita dia. membantu kepada saudara mara yang telah pun mengalami bencana alam. Betul. Kita punya hubungan akan menjadi sangat rapat. Rapat, betul. Okey, tepat sekali Mata jawab. ganjaran untuk Pritika, cikgu. Okey. Yoyo akan bagi. Banyaknya Pritika mata ganjaran. Okey, tahniah Pritika. Tahniah. Okey, dan cikgu bagi satu peluang pula. Selain daripada dua jawapan daripada Pritika and Subashini, ada tak yang nak cuba jawapan yang lain? Ada yang nak Kenapa cuba lagi? kita perlu Catherine, memberi? Ya, silakan. Catherine, dipersilakan. Dapat mengisi masa lapang dengan perkara yang berfaedah. Ya, Betul. juga. Tepat juga. Apabila kita menjadi tenaga kerja untuk membantu mangsa-mangsa banjir, kita akan menggunakan masa kita dengan Bermanfaat. baik. Ya. Betul, cikgu. Jawapan Catherine juga boleh diterima. Okey. Dan last sekali, Shalini pula. Tadi angkat tangan. Ya, Shalini, dipersilakan. Apakah jawapan Shalini? Apakah kepentingan mengulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam? Silakan. Pada masa ini mereka stres, so kita boleh memberikan semangat baru kepada mereka, boleh memastikan emosi mereka kuat, kita boleh menyokong mereka. Ya, apabila kita memberi bantuan-bantuan seperti yang disenaraikan, emosi mereka akan pulih. Betul. Nampak tak kepentingan di situ? Okey, tanya Tahniah, kepada keempat-empat Shalini. pelajar yang Baik. telah memberi jawapan untuk soalan C, kepentingan mengulurkan bantuan kepada mangsa bencana alam. Kesemua jawapan yang telah diberi logik dan munasabah dan akan diberi markah. Seterusnya pula, soalan yang ini jawapan cikgu pula, dapat meringankan beban mangsa yang terlibat, dapat merapatkan hubungan silaturahim. Okey, seterusnya soalan yang keempat, murid-murid. Apakah implikasi kalau jika kita mengabaikan tanggungjawab kita sebagai warga negara, terutamanya dalam situasi mangsa bencana alam? Baca soalan, apakah implikasi Ya, pengabaian implikasi merujuk tanggungjawab? kepada kesan. Betul. Baik, siapa yang nak cuba? Okey, Shalini, silakan. Perbelanjaan kerajaan akan meningkat dan kita boleh ia boleh menjejaskan ekonomi negara. Ya, jawapan yang betul. Apabila kita tidak memberi bantuan, kerajaan terpaksa mengeluarkan duit untuk membantu kepada mangsa-mangsa bencana. Betul. Lalu perbelanjaan kerajaan akan meningkat. Tepat jawapan Shalini. Okey, seterusnya pula. Silakan Subashini. Ya. Kita beri peluang kepada Subashini. Silakan Subashini. Dia mempunyai sedikit masalah teknikal, cikgu. Okey, kita akan jemput Bencana Boleh, kita boleh dengar. akan terabai. kebajikan mangsa bencana alam bencana akan terabai. Juga betul. Jadi kita boleh beri mata ganjaran ya, cikgu? Ya, boleh. Subashini. Tepat jawapan Subashini, kebajikan mangsa tersebut akan terabai. Betul. Dan yang ketiga pula Pritika. Ya, jawapan daripada Pritika. Apakah jawapan Pritika? Sikap berperi kemanusiaan antara kalangan masyarakat dan sikap berinsan moral semakin akan berkurang. Ya, tepat sekali jawapan Pritika. Apabila kita membantu kepada orang, kita akan wujud sikap berperi kemanusiaan. Betul. Kalau kita mengabaikan sikap tanggungjawab kita,
akan wujud tidak ada sikap berperi kemanusiaan. Mereka akan lebih materialistik, Betul, individualistik. Jawapan Pritika tepat sekali. Boleh beri mata ganjaran? Ya, boleh. So, tanya kepada tahniah. Pritika, Shalini and Sri Subashini yang telah memberi jawapan yang sangat tepat untuk soalan yang di. Mari kita lihat jawapan cikgu pula. Kebajikan mangsa bencana akan terabai. Perbelanjaan kerajaan akan meningkat. Sikap berperi kemanusiaan akan hilang. Okey, seterusnya pula soalan yang terakhir. Sebagai situasi lain, selain daripada situasi berkaitan tentang membantu mangsa banjir, apakah situasi-situasi yang kita boleh kaitkan ataupun isu-isu yang kita boleh kaitkan tentang cara kita melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara? Okey, Subashini, silakan. Ya, Subashini. Mengundi dalam pilihan raya. Tepat. Tepat sekali. Mengundi dalam pilihan raya merupakan salah satu tanggungjawab setiap rakyat Malaysia. Betul. Jadi mata ganjaran telah habis. Yuyu nak bagi 5 bintang Subashini. Okey. Seterusnya, siapa nak cuba lagi? Okey, Catherine. Silakan Catherine. Sebagai rakyat kita boleh membeli barang buatan Malaysia. Ya, membeli barang buatan Malaysia melaksanakan tanggungjawab kita. Betul. Okey, tepat sekali. Tahniah, 5 bintang Catherine. Okey, tahniah. Okey, Yuyu Kak Yu bagi 5 bintang. Okey, seterusnya pula. Ya, Pritika. Silakan Pritika. Seperti mana di bahagian beginning of the slot, Kak Yu membayar cukai. So, itu juga merupakan salah satu cara melaksanakan tanggungjawab. Bagus, sebagai Pritika. Bagus. Sangat Membayar beka. cukai. Betul. Okey. 5 bintang untuk Pritika. Okey, di sini Kak Yu pun boleh dapat 5 bintang sebab bayar cukai Terima kasih, melaksanakan cikgu. tanggungjawab. Okey, seterusnya yang terakhir Shalini pula. Apakah Okey. tanggungjawab Shalini? Sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita haruslah menjaga kebersihan negara. Kita tidak harusnya membuang sampah di merata-rata tempat. Ya, itu pun merupakan salah satu Tanggungjawab tanggungjawab kita. Menjaga kelestarian Alam sekitar. Kak Yuyu bagi Shalini 5 bintang. Jadi Okey. keempat-empatnya dapat 5 5 bintang. bintang. Tahniah semua. Dan ini pula jawapan daripada cikgu. Mengundi dalam pilihan raya, membayar cukai, membeli barang buatan Malaysia. Seterusnya, menjaga kebersihan negara. Semua jawapan yang telah diberi oleh pelajar adalah tepat seperti mana yang saya telah tetapkan. Tanya kepada semua pelajar, hampir semua pelajar dalam sesi ini telah memberi jawapan yang tepat. Dan mari kita lihat berapakah mata ganjaran yang telah dikutip oleh setiap pelajar. Yang pertama, Pritika dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Tanya mata ganjaran. Pritika. Tanya Syabas. Pritika. Okey, diikuti dengan Subashini dapat 3. Tanya Tahniah. Subashini. Catherine pula dapat 1, 2, 3. Tanya Catherine. Dan yang terakhir pula Shalini dapat 2 IT, 3 telefon bimbit, 5 tanya. So di sini Pritika dengan Shalini telah menjawab dengan banyak. Tanya kepada yang semua telah memberi jawapan yang betul. Betul. Dan jangan dilupakan Kak Yuyu juga dah beri tambahan 5 bintang kepada setiap murid-murid kerana proaktif dalam menjawab bagi kelas cikgu semua. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini di Didik TV KPM.